Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di dalam sesi belajar membaca Al-Quran langsung dari Al-Quran ataupun langsung dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Hari ini kita telah tamat belajar membaca sebanyak 23 surah dalam 23 siri yang lepas, iaitu bermula dengan surah Al-Fatihah sehinggalah surah Ad-Duha, iaitu surah lazim yang selalu dibaca oleh kita yang bukan hafiz. Jadi kita membaca surah-surah yang pendek dalam solat kita. Walau bagaimanapun, hari ini bermulalah kita dengan belajar membaca Al-Quran juzuk yang pertama, iaitu kita akan bermula dengan surah Al-Fatihah dan seterusnya surah Al-Baqarah, sehingga habis satu juzuk. Dan sebelum kita memulakan pembelajaran ini, saya berpesan kepada semua subscriber supaya dapat bersama-sama mempelajarinya, dan yang telah pandai membaca, iaitu menyemak bacaan kita untuk memperbaiki lagi bacaan kita dengan hukum-hukum yang ada. Dan kemudian setelah subscribe, tolong share dengan kawan-kawan yang lain. Tujuannya ialah untuk apa? Iaitu memberi sokongan kepada saya agar terus dapat memberikan ilmu kepada sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Dan yang paling penting, supaya kita semua mendapat rahmah serta keberkatan daripada Allah SWT untuk menjalani kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang, selagi hayat kita ada, insya-Allah. Dan dengan itu kita teruskan pembelajaran kita bermula dengan juzuk yang pertama, surah yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Baik, kita mula dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ini mengandungi 7 ayat. Semua setelah maklum, mengandungi 7 ayat. Ada juga yang tidak memasukkan bismillah di dalam 7 ayat, iaitu mereka pecahkan ayat terakhir itu kepada 2 dan menganggap bahawa ada 7 ayat juga. Tapi kita sebagai pengikut Imam Syafi'i, maka kita masukkan bismillah sebagai ayat yang pertama. Jadi kita ikut apa yang kita faham, baik, yang kita telah pelajari. Baik, kita bermula dengan ayat yang pertama, iaitu kalimah pertama berbunyi bismil. Kenapa bunyinya mil? Kerana dia diidghamkan huruf lam, mil. Yang pertama bis, kerana ada sin di sana, mati kita baca dengan hamas dan safir, bis mil. Kemudian lam, apabila nama Allah dimulakan dengan huruf baris bawah, dibaca dengan nipis, dan tapi dibaca dengan 2 harakah, la bismillahi. Baik, ha di sini bertemu dengan alif lam sama-sama dibaca dengan idgham syamsi, masukkan huruf ha dengan huruf ra, bunyinya hir. Kemudian ra baris di atas bertemu dengan ha yang mati, di bunyi dengan hamas, rah, rah. Kemudian mim baris di atas bertemu dengan mat, huruf mat alif, baca dengan 2 harakah, mat asli, ma. Kemudian nun baris di bawah dibacakan dengan idgham syamsi dengan huruf ra, nil, nil, ra baca dengan tebal. Sini pun juga baca ra dengan tebal. Kemudian ra baris di atas, ra. Kemudian ha baris di bawah bertemu dengan ya. Kemudian selepas huruf mat ya ini ada huruf mim yang disukunkan. Maka kita akan membaca iaitu dengan hukum mat arid li sukun 2, 4 atau 6 harakah. Baik, kita baca daripada mula hingga akhir, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu dia cara membacanya. Baik, kita terus kepada ayat yang kedua, bermula dengan kalimah alhamdu.
Iaitu, baik perhatikan, setiap ayat bermula dengan kalimah yang bermula dengan huruf alif lam, hendaklah dibaca baris atas. Itu mengikut hukum lam takrif. Dan ia pula dibaca dengan izhar kamari, iaitu bunyinya al dimati dengan huruf lam. Dan ha baris di atas bertemu dengan huruf mim yang mati, baca dengan izhar syafawi, bunyinya ham. Ham daripada tengah halkum dimati dengan huruf ham. Dan dal baris depan berhidup alhamdu. Kemudian kita bertemu dengan nama Allah yang bermula dengan lam baris di bawah, maka lam juga dibaca dengan nipis lillahi, iaitu bunyi lillahi. Kemudian ra baris di atas bunyi ra, ditasydid dengan huruf ba di sini bunyi rab. Kemudian ba baris di bawah bunyi bi. Kalimah ni bunyi rabbi, tapi bi ni di izhar kamari dengan huruf alif lam di sini, dengan huruf lam bunyinya bil. Ain baris di atas bertemu dengan huruf mat di sini, baca dengan mat asli Ain baris di atas panjangnya 2 harakat. Lam baris di atas la, kemudian ma bertemu dengan huruf mat ya. Min baris di bawah mi, bertemu dengan huruf mat ya. Dan kemudian selepas huruf mat ada huruf nun disukunkan sebab kita wakaf. Jadi bunyinya dengan mat ada disukun min, berakhir dengan mahrash nun. Jadi bila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, dapat. Baik, kita pergi kepada ayat yang ketiga, serupa sebahagian daripada Bismillahirrahmanirrahim, iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, dia bermula dengan alif lam. Kerana sini ada ha. Oleh kerana dia bermula dengan alif lam, seperti saya katakan tadi, dia mesti baca di baris atas, bunyinya al. Tetapi di sini dia bertemu dengan huruf syamsiah, itu huruf ra, maka kita baca ar dengan ra yang tebal, ar. Ar dan ra itu digunakan baris semula baris di atas, kemudian bertemu dengan ha yang mati, rah. Bunyinya rah, ada hamas bunyinya. Baik, mim baris di atas bertemu dengan huruf mat, baca 2 harakat ma. Kemudian nun sama juga, iaitu di idgham syamsi dengan huruf ra, nir. Kemudian ra baris di atas ra. Ha bertemu dengan huruf mat baris di bawah, bunyi hi. Dan selepas huruf mat ada huruf mim yang disukunkan. Kerana kita wakaf di sini, kita sukunkan huruf mim ini, iaitu kita baca dengan mat ada disukun. Itu sebab dipanggil disukun. Jadi bunyinya him. Kita baca 2 kalimah ini, Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan baca Rahim. Sini bangkal tengah. Him ha, iaitu bunyi macam unggas bunyinya. Baik. Kemudian kita baca yang ayat yang keempat, bermula dengan kalimah maliki, iaitu ma baris di atas bertemu dengan huruf mat, maka baca 2 harakat. Ma lam baris bawah li, kaf baris bawah ki, maliki. Kemudian yaw di sini bertemu dengan waw yang mati, dibaca dengan lin. Sebab sebelum waw baris di atas, waw mati, jadi baca dengan lin, yaw. Kemudian mim baris di bawah bertemu dengan huruf syamsiah, huruf dal, maka kita baca dengan idgham syamsi mid, iaitu mim diidghamkan dengan huruf dal, mid. Kemudian dal baris di bawah di bertemu dengan ya. Kemudian selepas huruf mat ya itu ada huruf nun yang kita wakaf di sini, dan kita sukunkan huruf nun itu dengan bacaan mat alif disukun 2, 4 atau 6 harakat, bunyinya din, iaitu berakhir dengan mahrash nun juga. Cuba kita baca Maliki Yaumiddin. Baik. Kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, iaitu bermula dengan kalimah Iyaka. Hamzah baris bawah ditasydid dengan huruf ya. Jadi bunyinya macam mat asli lah. Itu serupa mat asli juga, iaitu 2 harakat. Kemudian ya baris atas yang bertemu dengan huruf mat alif. Ya Iyaka. Iyaka. Kemudian bertemu dengan kalimah na'budu. Nun baris atas dimatikan dengan, kemudian bertemu dengan huruf ain yang mati, bunyi baca na'.
huruf istifal. Na', na' mana ain? Ain tengah halkum juga. Dia sama dengan ha. Na', kemudian ba baris depan bu, dan baris depan du, na'budu. Kemudian bertemu pula dengan kalimah wa iya. Tadi iyaka. Ni wa iyaka tambah wa saja. Jadi bunyinya sama. Wa iyaka. Sini iyaka 2 2 1. Sini 1 2 2 1. Kemudian kita jumpa kalimah nasta'in, nun baris di atas dimatikan dengan huruf sin yang mati. Dia bertemu dengan huruf sin yang mati, bunyi dengan hamas. Nas, nas, ta baris atas ta, ain baris bawah i, bertemu dengan ya. Kemudian selepas huruf ma'ya ini ada huruf nun yang disukunkan. Kerana kita wakaf di sini, jadi kita baca in. Baik. Kita baca daripada mula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, itu cara membacanya. Dan kita pergi ayat yang ke-6 bermula dengan kalimah ihdina. Baik. Di sini baru kita kena gunakan hukum hamzah wasal, di mana dia bermula kalimah yang ayat ini bermula dengan kalimah ihdina, di mana dia bermula dengan hamzah wasal, iaitu tak ada baris. Bagaimana kita nak membariskannya? Kita baca baris bawah. Bagaimana kita boleh bubuh baris bawah? Kerana huruf yang ketiga. Ingat, 1, 2, 3 huruf dah baris di bawah. Kalau baris di bawah, baca bawah juga. Baris di atas, baca bawah juga. Tetapi kalau baris depan dal ini kena baca baris depan. Ingat baris bawah, baca bawah. Baris atas, baca bawah juga. Baris depan baru baca baris depan bermula. Baik, kita baca hamzah sama makhrajnya di pangkal halkum dua-dua. Ha dengan hamzah, makna alif. Kemudian baru kita guna baris bawah ni dal di na bertemu dengan alif lam samsiah, maka kita baca na dengan huruf sad. Nas, huruf itu huruf sad, dan huruf sad itu baris bawah si, nasi, dan ra baris atas bertemu dengan alif huruf mat, baca dengan ra dengan tebal dan baca dengan mat asli 2 harakah, iaitu ihdinas sirata. Ta pula bertemu dengan alif lam kamariyah, baca iaitu tol, matikan dengan huruf lam zah kamari. Selepas itu kita perhatikan, iaitu huruf selepas alif lam ada huruf mim di sini, huruf kamariyah dimatikan dengan bertemu dengan huruf sin yang mati, hamas, mus. Bunyinya mus kada hamas. Mentah baris di atas, ta, kha, qaf baris bawah bunyi khi. Kemudian bertemu dengan ya, huruf mat, tetapi selepas huruf mat ada huruf mim yang disukunkan. Maka kita baca dia khim dengan akhir maras tutup bibir, iaitu huruf makhraj huruf mim. Jadi kita baca daripada sini, ihdinas siratal mustaqim. Betul cara bacanya. Baik, selesai kita ayat yang ke-6 dan kita pergi kepada ayat yang ke-7. Bagaimana kita membaca ayat yang ke-7. Baik. Ayat yang ke-7 panjang, bermula dengan kalimah sirata. Baik, sad baris bawah, si, ra baris di atas, tetapi bertemu dengan huruf mat, alif, baca 2 harakah. Sira, kemudian ta baris di atas bertemu dengan huruf alif lam samsiah, baca dengan idgham samsi. Qal, huruf lam itu adalah huruf samsiah. Qal, sira, qal, dan lam baris di atas la, dan zal baris bawah zi, bertemu dengan ya di sini, baca dengan mat asli 2 harakah. Ladzi, ladzina. Jadi bunyinya siratal ladzina. Kemudian hamzah bertemu dengan nun yang sukun, bertemu di mana nun sukun bertemu dengan ain, hendaklah dibaca dengan izhar halqi. Itu hukum nun sukun, ataupun nun mati. Jadi baca an, tidak ada dengung, tidak ada panjang. Ain begitu juga baris di atas bertemu dengan mim yang mati, iaitu dibaca dengan hukum mim mati, dibaca dengan izhar syafawi, bunyinya am. Jadi bunyinya
Al-am. Kemudian ta baris di atas an'amta. Kemudian bertemu dengan kalimah alaihim, ain baris di atas alam, baris di atas bunyi la tetapi bertemu dengan ya. Sebelum ya pada tetap baca dengan lin. Lai, alai. Dan ha baris di bawah bunyi hi dimati dengan huruf mim juga. Hukum mim mati baca dengan izhar syafawi. Alaihim juga tutup bibir. Kemudian bertemu pula dengan ra ni, kalimah ghairi, iaitu ghain bahasa atas punya ra bertemu dengan ya yang mati, maka dibaca dengan lin. Ghai, ra. Jadi bila bertemu dengan ya, ghai. Kemudian ra pada bawah bertemu dengan alif lam kamariyah, maka kita baca dengan izhar kamari. Ril, mati ra dengan lam. Ghairil, kemudian mim pada atas bertemu dengan ghain yang mati. Mar, mana ghain kat mana terangkat dah di dalam kita punya pangkal lidah, istilah, iaitu dia berada di ghain, dia ada di hujung halqum yang saya tunjuk ni. Baik, bunyi mar, kemudian buat itu baris depan bertemu dengan waw, baca dengan mat asli, yardu dua harakah, kemudian ba baris bawah b, kemudian kita bertemu dengan alaihim sama, tak perlu diterangkan. Alaihim iaitu lailin dan izhar syafawi. Baik, kita terus kepada kalimah berikutnya, wala. Wa baris atas wa, lam baris atas la, tetapi lam ini bertemu dengan huruf syamsiah, iaitu huruf dad, alif lam syamsiah, maka kita baca dengan idgham syamsi. La ini kita idghamkan dengan huruf dad. Bunyinya laud, iaitu di mana daripada mahras lam kita pergi kepada mahras dad, di mana tepi lidah kita pergi ke geraham atas. Jadinya walau do. Baik, di sini kita perhatikan do selepas huruf dad ada huruf mat, alif, kemudian ada tanda gelombang. Kalau tak ada tanda gelombang pun kita kena perhatikan apakah huruf selepas huruf mat, iaitu huruf lam yang bertasydid. Maka di sini ada satu hukum, kita kena baca mat lazim kalimi musakkal sebanyak 6 harakah. Tak boleh kurang, jangan kurangkan dia. Jadi bacanya dallin. Baik, ini lam baris bawah bertemu dengan huruf mat. Kemudian selepas huruf mat ada pula lagi huruf nun yang kita kena sukunkan. Jadi kita baca kalau mat ada disukun berapa harakah, saya tak tulis sini 2, 4 atau 6, iaitu kena baca 2 atau 4 atau 6 harakah. Jadi macam mana bunyinya? Walau dallin. Baik, kita baca ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah bermula dengan sira. Tarik nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Jadi itulah dia cara membaca ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita sebelum ni pun telah baca. Ini adalah ulangan untuk kita memenuhi juzuk yang pertama bermula dengan surah Al-Fatihah. Ini bukan kita tiru yang lepas, sebab yang lepas tu kita belajar untuk surah lazim dan untuk solat. Dan ini adalah betul-betul kita membaca Al-Quran permulaan. Jadi jangan tertinggal, teruskan bersama-sama untuk kita dapat menguasai bacaan dengan baik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.